Dan untuk itu kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Seperti yang kita jangka, PKP lagi sekali, PKP 2.0, mana semua orang duduk rumah. Basically PKP ni dia fokus pada 6 negeri, iaitu macam negeri aku sendiri, Johor, and then Selangor, Kuala Lumpur, Sabah, Pulau Pinang, Melaka. Dia 6 negeri yang betul-betul PKP saja. Jadi seperti yang kita jangka lah, seperti yang dijangka memang akan PKP. Memang rasanya khabar angin ini pun dah tersebar, aku rasa dah kat 1 minggu kan, 1 minggu berita PKP ni tersebar, dan semua orang pun memang dah berjangka sebab kes COVID kat Malaysia dah makin lama makin naik, makin meningkat, dan satu hari pun dekat 2-3 ribu. So mungkin ini tindakan daripada KKM dan juga MKN serta kerajaan Malaysia sendiri untuk memastikan kes COVID-19 ni dapat terkawal. Macam kalau kita fikir balik masa PKP yang pertama yang pada bulan 3 tahun 2020, semua orang tak expect benda lah tu berlaku, dan apabila diumumkan, semua orang yang bekerja pada hari tu rushing nak balik rumah, ada yang nak balik kampung. Dan aku harap untuk PKP kali ni janganlah ada yang sampai macam rushing nak balik kampung apa benda semua. Kita fikir benda ni positif, kita fikir positif apa yang berlaku sekarang ni. Cuma agak terkilan sedikit sebab dengan isu-isu yang macam untuk surviving rakyat Malaysia, macam yang aku sendiri hadap dengan pemotongan gaji, dengan ada company yang buang pekerja, ada yang isu yang baru ICINA yang buat permohonan tak lepas. Bagi aku, kalau kerajaan betul nak buat PKP sekali lagi, dia kena fikir apa yang rakyat akan hadapi pada masa akan datang. Dan sekarang ni aku antara orang yang perlu membayar PTPTN. Aku juga buat loan peribadi untuk bukan loan peribadi, loan ASB kan. Jadi benda tu sedikit sebanyak membebankan bagi pihak aku tak pun bagi pihak orang lain. Dan macam yang pasal ICINA tu pun aku tak tahu kenapa kerajaan susah sangat nak faham apa yang rakyat nak. Dia memberi kelonggaran dengan syarat 30% gaji, kehilangan gaji 30%, pengurangan gaji. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang agak luas, adakah orang yang hilang, yang pengurangan gaji tu tak sampai 30%, tapi gaji asal dia, yang gaji basic dia, yang di mana gaji bersih lah senang cerita, lepas dah tolak KWSP, lepas tolak SOSO, gaji dia hanya ada 1,500, 1,800, basically bawah 2,000. Macam aku yang mungkin ada keluarga untuk disara, ada rumah untuk dibayar sewa, mungkin ada rumah sendiri untuk dibayar dekat bank, dan bank pun moratorium dah tak ada. Even moratorium terakhir adalah pada bulan 9, bulan 10 semua dah start bayar. Jadi kalau rakyat-rakyat yang gaji dia bawah 2,000, macam mana dia nak survive? Mungkin kerajaan boleh nyatakan yang dia telah memberi bantuan seperti bantuan Parti Nasional, BPN, dan
akan datang BPR, Bantuan Prihatin Rakyat. Tapi aku rasa benda alat tu takkan boleh dapat support selama yang mana kita akan hadap. Sebab benda ni krisis dunia. Aku tak boleh nak cakap benda Allah ni, kita kena fikir dua pihak. Macam kerajaan Malaysia mungkin dia fikir pasal keselamatan rakyat dengan COVID, yang kes dia memang dah melonjak-lonjak, yang memang dah tersebar. Lepas kita dengar berita lagi ada yang super spreader lah, apa benda dah macam benda tu mutant dia tu, susah nak sebut kan, tapi dia punya gen dia tu, mutant dia tu sangat cepat untuk dia tersebar. Jadi mungkin kerajaan takut pasal benda lah tu, tapi kerajaan kena fikir balik apa sebenarnya yang rakyat akan hadap. Tak semua orang senang. Macam aku sendiri gaji bawah 2,000, mungkin aku tak berapa banyak isu sebab aku masih lagi duduk dengan parents. Di mana bapa aku pun still lagi bekerja, belum pencen lagi, masih lagi bekerja. Dan even COVID masa PKP yang 2020 yang bulan 3 tu pun dia still lagi pergi kerja sebab dia berada dalam industri di mana dia bukan dia industri yang orang kata apa, berkenaan dengan sistem. Dia perlu menjaga aliran keluar masuk lori kargo daripada Singapura masuk Malaysia, lori kargo Malaysia masuk Singapura, dan dia kerja dekat tambak Johor. Jadi dia perlu pergi kerja. Jadi aku masih lagi rasa bersyukur sebab aku still duduk dengan parents. Dan mungkin benda-benda yang aku hadap macam bayaran-bayaran yang bulanan lah, macam kereta, kereta, ASB, PTPTN kan, mungkin nampak je sikit. Tapi kalau berlangsungnya PKP ni, aku boleh cakapkan 90% company aku sendiri akan buat pemotongan gaji atas alasan company tak ada sale, company tak ada keuntungan dalam tempoh 2 minggu. Dan aku pun boleh jamin 2 minggu takkan 2 minggu. Macam ibarat yang masa first PKP, pada mulanya dia bagi tempoh durasi dia 2 minggu, end up tambah 2 minggu, and then tambah lagi 2 minggu, sampai kita dah duduk rumah almost 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan setengah macam tu kita dah duduk dekat rumah. Company memang akan menggunakan alasan macam tu. Jadi itu set company untuk diorang saving, untuk diorang save diorang punya cost, save diorang punya overhead cost. Tapi macam mana pula dengan pekerja yang mana rakyat Malaysia nak survive untuk menyara keluarga, nak survive untuk nak bayar bulanan dengan moratorium pun kita tak dengar lagi ada sambungan ke apa. Macam aku tak tahu apa sebenarnya tindakan seterusnya kerajaan Malaysia. Mungkin PKP dah bagus untuk mengawal merebaknya COVID ni, tapi apa tindakan kerajaan untuk rakyat Malaysia sendiri untuk dia survive? Macam yang masa PKP yang first, yes, itu adalah satu benda yang sangat positif yang aku rasa macam perlu diambil kira. Macam dia bagi moratorium, bank bagi moratorium di mana-mana ada buat loan dengan bank akan dimasukkan dalam tempoh 6 bulan. Aku punya PTPTN pun dimasukkan sampai bulan 12, dan even aku pun baru saja buat permohonan untuk extend lagi 3 bulan sampai bulan 3 nanti. Kemudian bil elektrik semua ada diskaun. Kemudian dia bagi lagi bantuan. Itu bagus. Tapi untuk yang 2.0 ni dan 6 negeri ni, tak tahu macam mana aku nak cakap untuk survive rakyat Malaysia. Sebab sekarang ni dah
Dia dah bukan cerita pasal virus lagi, dia dah cerita sekarang ni dah pergi kepada topik how to survive, macam mana nak survive dengan dalam keadaan pandemik ni. Dan sebab tak semua orang mempunyai gaji yang tinggi, tak semua orang ada pendapatan yang mewah kan. Jangan ambil sebab rakyat susah tapi bila iPhone keluar semua beratur dekat depan mesin, kau anggap rakyat Malaysia semua tak ada dalam kesusahan. Tak semua orang kan? Jadi kita ambil benda dalam ni. Macam kalau yang pasal Aisina tu pun aku harap sangat kerajaan dapat fikir balik syarat-syarat dia. Sebab 30% aku rasa agak mustahil. Kalau gaji pekerja tu 2,000, dia ada keluarga, dia ada anak bini nak kena makan, dia ada rumah yang nak kena bayar sewa, mungkin ada kereta yang dia perlu bayar. Mungkin dengan pengeluaran Aisina tu dapat menampung kos pembelanjaan dia 1 bulan, 2 bulan. Sebab aku rasa tak sikit kot, 10,000 kot. 10,000. Kalau orang jenis yang boros 10,000 tu tak macam-macam dia buat, tak macam-macam dia beli. Tapi kalau untuk orang yang betul-betul fikir pasal survive, pasal kelangsungan hidup, aku rasa 10,000 tu betul-betul dia akan gunakan memang wisely lah, memang sangat cermat untuk fikirkan keluarga dia kan. Tapi untuk Bujang tak tahulah, kalau dia keluarkan yang 10,000 tu, mungkin dia ada rumah sewa nak kena bayar, ada motor, ada kereta nak kena bayar. So benda-benda tu kerajaan perlu ambil kira. Aku rasa macam kalau yang pasal keputusan khas ni pun, yang Perdana Menteri nak umumkan ni pun, aku rasa dah hampir 1 minggu ke 3 hari rakyat semua dah tunggu. Even hari ni pun 11 hari bulan 1, semua orang post untuk menunggu apa yang Perdana Menteri nak umumkan. Dan seperti yang memang kita jangka, memang PKP sekali lagi, bukan PKPB, bukan PKPP, tapi PKP. Dan aku akan duduk balik ke dalam rumah menghadap komputer yang aku tak tahu berapa lama aku akan hadap. So aku memang tak ada apa, just aku mengharap kerajaan tahu apa yang dia buat. Kerajaan tahu apa yang terbaik untuk rakyat. Jangan kerana inginkan satu tujuan, rakyat memang tergadai lah. Aku tak nak macam tu. Sebab bagi aku ada orang yang lebih susah. Kalau kita tengok balik, kita recap balik masa PKP yang first kali, macam mana rakyat punya susah sampai Ustaz Abid Lu sendiri turun padang hantar bantuan, sampai ada beberapa orang ternama artis ke kan yang datang turun juga buat bantuan, beri bantuan. Ada yang setengahnya dia adalah mungkin duitnya lebih, dia beri bantuan sini, dia letak beras, roti dekat depan rumah, siapa nak datang ambil. Kita boleh nampak keprihatinan rakyat Malaysia kat situ. Tapi yang kali ni, yang second version ni, aku tak tahu macam mana lagi. Sebab dia dah jadi kritikal, isu ni dah jadi kritikal. Dia macam rakyat terpaksa berhadap dengan COVID, terpaksa pergi bekerja dengan keadaan COVID, tapi dalam masa sama dia nak mengelak COVID dan dia nak mencari rezeki. Kat situ dah menunjukkan yang rakyat Malaysia ni memang betul-betul struggle sekarang. Dan dengan ada isu yang buang kerja, dan aku tak sure lah kalau company tu fikir apa, siapa nak buang kerja kan. Dan aku harap kalau ada company yang buang kerja, company yang sepatutnya dia tak perlu membuang kerja, tak perlu dia potong gaji sampai banyak, aku harap kerajaan Malaysia sendiri dapat pantau. Sebab ini daripada side aku, daripada apa yang aku rasa, yang aku nampak. Dan sebab aku dalam retail line, dan aku boleh cakap
retail adalah satu industri yang sangat terjejas sekarang ni. Even kalau company kata nak kena potong gaji pun kita tak boleh nak buat apa, sebab kita faham keadaan company. Dan tapi dengan sama kita nak juga orang faham keadaan kita, bukannya nak lepas tangan ke apa ke and just fikir satu pihak. Kita sama-sama nak duduk kat Malaysia ni, kita sama nak membentuk negara ni. Kalau hanya fikir pada satu pihak, aku rasa tak patut. Jadi aku tak ada apa lagi nak cakap. Just ini antara apa yang aku fikir. Aku duduk tadi lepas aku dengar keputusan Perdana Menteri, aku duduk balik, aku fikir macam aku lepas ni kena duduk 2 minggu ataupun mungkin lebih, dan aku tak tahu apa tindakan company yang aku lepas ni. Sama ada dia akan tolak gaji, dikira sebagai unpaid leave, ataupun dia habiskan aku punya annual leave. Aku tak tahu. Itu semua aku akan tunggu pada esok hari, yang di mana HR akan bagi apa-apa memo ke. So aku harap pada rakyat Malaysia, khususnya rakyat Malaysia lah, aku harap sangat korang bersabar, korang terus tenang hadap dengan situasi macam ni, pandemik macam ni. Sebab benda ni bukan dekat dalam Malaysia, benda ni satu dunia kan? Jadi aku harap kita dapat bersabar je. Kita dapat bersabar, kita teruskan berdoa semoga COVID ni lenyap daripada muka bumi, dan kita berdoa semoga Malaysia akan terus aman, bebas daripada penyakit-penyakit yang aku rasa macam tak boleh brain dah sekarang. Dan itu je lah daripada aku, daripada seorang yang bukan siapa-siapa.